Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Ini merupakan replika jagung yang dijadikan sebagai ikon bagi tanaman dan aktiviti pertanian yang cukup popular di kalangan penduduk Kota Marudu, Sabah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda sedang menonton rancangan Khabar Malaysia episod kedua bagi kawasan Parlimen Kota Marudu, Sabah. Saya Syariza Abu Hassan dan kru Khabar Malaysia ada menyediakan paparan menarik mengenai pembangunan dan kepimpinan yang dibawa oleh pemimpin tempatan di sini. Jadi, apa kata sama-sama kita saksikan visual yang menarik yang kami sediakan khusus untuk anda. Parlimen P168 Kota Marudu, Sabah terletak di utara negeri Sabah, kira-kira 130 km ke selatan Bandaraya Kota Kinabalu. Ianya bersempadanan dengan Parlimen Kudat di utara, manakala di timurnya pula terletak Parlimen Beluran. Di selatannya terletak Parlimen Ranau dan Kota Belud berada di sebelah barat. Parlimen Kota Marudu mempunyai dua kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Dun N4 Matunggung dan Dun N5 Tandik. Parlimen P168 Kota Marudu diterajui oleh wakil rakyatnya Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Maximus Johnny T. Ongkili yang juga merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia atau MOSTI. Ketokohan serta jasa yang dicurahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Maximus sebagai ahli parlimen tidak perlu dipertikaikan lagi. Masa yang terluang setiap hujung minggu banyak dihabiskan dengan aktiviti turun padang, meninjau pelbagai aktiviti dan permasalahan rakyat, terutama sekali rakyat yang tinggal di kawasan luar bandar. Dari RTM dan juga wakil Parlimen Kota Marudu, kami datang nak lawat rumah lama. Tak ada masalah. Masuk. Ini merupakan rumah panjang suku Kamrungus yang terdapat di Kampung Hobot, Matunggung. Telah dibina oleh penduduk kampung ini pada tahun 70-an lagi. Semasa lawatan kru Khabar Malaysia bersama pegawai dari Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kota Marudu, kami dapati banyak kerosakan yang terdapat di rumah panjang ini, terutama sekali lantai kayu serta atap rumah panjang tersebut. Jadi rasa macam keselamatan dah tak terjamin lagi lah di rumah ni ya? Lebih kurang macam itulah. Jadi keadaan yang lain tu? Keadaan yang lain tu kalau dari segi kelengkapan air, elektrik semua ada. Cuma itulah, kalau tengok sendiri dia punya lantai semua berlubang-lubang. Memang tidak selamat untuk dihuni lah. Cik Samuel sendiri sebagai wakil daripada Parlimen, apa tindakan Cik Samuel menjaga kawasan di sini? Memang daripada asalnya mereka mengadu kepada pihak saya, terutama saya pun dia tinggal berdekatan di sini. Jadi dengan saya melaporkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima dan tindakan-tindakan sewajarnya tidak ambil, dan pada masa ini itulah rumah panjang yang baru itu telah pun tersedia. Kata tetap di kota, janji kerajaan bukanlah sekadar janji kosong ataupun janji pilihan raya. Nikmat kemerdekaan mestilah dirasai oleh semua rakyat dan nasib mereka sentiasa dibela, dan inilah yang menjadi tanggungjawab pemimpin kawasan bagi membawa transformasi kepada rakyat di kawasan mereka. Maka pihak kerajaan telah mengambil inisiatif dalam membantu penduduk di rumah panjang ini dengan pembinaan kawasan penempatan baru yang lebih selesa. Kami bersyukurlah kerajaan diberi kami peluang mau tinggal yang rumah selesai tu. Terujalah terutamanya kesungguhan wakil parlimen di Marudu Matunggung ni benar-benar menolong rakyat.
terutama di Kampung Hobut, sehinggalah terdirinya satu rumah panjang yang dinanti-nantikan semua penduduk di sini. Ahli Parlimen Kota Marudu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus bersama Pegawai Pusat Khidmat Parlimen Kota Marudu turun padang meninjau sendiri projek perumahan baru bagi penduduk rumah panjang di Kampung Hobut, Matunggung. Rumah panjang yang berkonsep moden ini sememangnya amat sesuai dengan keadaan semasa serta mempunyai pelbagai kemudahan dan kelengkapan asas. Kos bagi peruntukan projek pembinaan rumah panjang baru ini merupakan peruntukan khas Kerajaan Persekutuan dan penduduk bakal mendiami rumah selewat-lewatnya pada penghujung tahun ini. Dan 3 ini adalah sebahagian daripada 11 rumah panjang keseluruhan yang diluluskan oleh Jabatan Perdana Menteri dengan secara peribadi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, yang di mana 3 ini fasa pertama dan 3 lagi dalam proses pengambilan tapak, dan 3 lagi dalam proses negotiation mengenai dengan pricing. 11 semua, yang mana 9 di N4 Matunggung dan 2 di N5 Tandik dalam Parlimen Keseluruhan Kota Marudu. Dan ini adalah sebahagian untuk tujuan untuk membantu masyarakat kita yang tinggal di rumah panjang. Kira-kira mesti ada 40 rumah panjang di kawasan N4 Matunggung, dan sebagai usaha kerajaan meningkatkan kesejahteraannya, terpaksa kita laksanakan peringkat demi peringkat, dan ini usaha yang belum pernah dilakukan sebelum ini. Kos di sini adalah 1,27 miliar dan 27 pintu. Dan dalam pemeriksaan saya boleh katakan bahawa 95% sudah selesai kecuali bekalan air dan bekalan elektrik. Dan saya telah berbincang dengan Tuan EDO supaya semua ini selesai dalam tempoh 6 minggu, dan supaya penghujung November para penghuni boleh memasuki rumah ini, dan saya ingin menyerah kunci sebelum hujung bulan November. Dalam episod lalu kami telah memaparkan mengenai 2 projek naik taraf jalan, iaitu Jalan Labuk Buyut dan Jalan Tagaro. Projek pembinaan jalan raya berturap sejauh 120 km iaitu dari Kota Marudu hingga ke Poring di dalam Dun Tandik ketika ini berjalan mengikut jadual, dan proses pembinaan fasa kedua sejauh 10 km sedang giat dijalankan. Apabila siap kelak, hampir 10 buah kampung bakal menikmati kemudahan jalan ini. Dengan kemudahan jalan raya yang baik, sudah pasti ia dapat memberi akses terbaik terutama dalam peningkatan dari segi ekonomi penduduk, begitu juga dalam sektor pelancongan. Dan baru-baru ini pihak kita telah mengemukakan kepada pemandu di Jabatan Perdana Menteri supaya cadangan mengambil alih jalan-jalan balak ini sebagai satu jalan dinaik taraf untuk jalan tetap sedang dipertimbangkan. Dan dengan adanya itu, kawasan-kawasan seperti kawasan Magandai di Tandik, kawasan Tagibang, kawasan seperti Gontoy akan dapat dibekal. Tapi dari segi jalan perhubungan negeri, dalam negeri perhubungan antara pekan sebenarnya cukup bagus, walaupun perlu diselenggarakan lebih kerap daripada apa yang sedang kita nikmati antara Kota Marudu dan Kudat, antara Kudat dan Pitas Kasendakan. Yang terbaru adalah antara Kota Marudu dengan Ranau, dan dimaklumkan dalam Belanjawan 2012 ya, supaya ini telah dimaklumkan bahwa peruntukan dalam rolling plan kedua ini begitu banyak, dan dengan harapan itu jalan raya utama perhubungan ini dapat disiap dalam tempo 3 tahun. Ini dijalankan oleh 4 kontraktor dan sudah pun mula dari Ranau ke Kota Marudu dan dari Kota Marudu ke Ranau. Ini akan meningkatkan pembangunan pertanian di kawasan Kota Marudu, juga meningkatkan kawasan pelancongan karena dia melintasi di bawah Gunung Kinabalu. Dia akan keluar dekat hot spring di Ranau. Jadi dia akan menaikkan ekonomi keseluruhan penduduk di kawasan Parlimen Kota Marudu. Pembangunan modal insan tidak pernah dipinggirkan sejak dari dahulu lagi. Kerajaan sentiasa berusaha dan komited untuk memberi kemudahan pembelajaran terbaik
terutama dalam meningkatkan lagi tahap pendidikan pelajar di luar bandar dalam melahirkan rakyat yang berwawasan dan berilmu. Kami telah dibawa meninjau ke lokasi tapak pembinaan sekolah menengah kebangsaan Bandau di Tun Tandik. Apabila siap kelak, ia bakal mengatasi masalah kekurangan kelas serta jumlah pelajar yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Tun Tandik ini. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru Pusat membuat gong atau dipanggil Rumah Gong yang terletak di Kampung Sumangkap, daerah Kudat di dalam Dun Matunggung merupakan pusat membuat gong terbesar dan terkenal bukan sahaja di negeri Sabah, malah di seluruh Borneo. Tradisi turun-temurun kaum rungus yang telah dipelopori sejak dahulu lagi masih diperluaskan oleh hampir 25 pengusaha seni kraf gong yang cukup aktif di kampung ini. Encik Darwin Kunama merupakan pelopor utama dalam pembuatan gong dan antara usahawan seni kraf gong berjaya di Parlimen Kota Marudu. sekali melihat melepat kulitnya, sayang jatuh cinta. Keaslian serta seni tangannya yang halus menjadi faktor utama beliau sering menerima banyak tempahan membuat gong. Bukan hanya dari penduduk sekitar, malah dari Sarawak, Brunei serta Semenanjung. Semasa berada di daerah kecil Matunggung ini juga, kami tidak melepaskan peluang mengunjungi ke sebuah kampung yang digelar Kampung Manik. Ini adalah kerana kebanyakan kaum wanita di kampung ini mempunyai kemahiran dalam menghasilkan pelbagai aksesori dari manik yang dijalankan di Rumah Panjang Kampung Tinangol ini. Penghasilan aksesori dari manik yang diusahakan oleh kaum wanita di Kampung Tinangol ini merupakan kesinambungan budaya turun-temurun masyarakat di sini, di samping dapat meningkatkan pendapatan sampingan mereka. Pergi luar negeri, naik Kinabalu, hati saya rindu. Sumanda-sumanda pun ramai menunggu, menari-nari lenggang sembahyang. Kebanyakan pengusaha kraftangan di Tinangol ini telah mendaftar di bawah program Satu Daerah Satu Industri atau ringkasnya SDSI. Penglibatan kraftangan Malaysia juga dilihat mampu melonjakkan lagi industri kraftangan ini serta turut membantu dari segi promosi dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh penduduk tempatan. Kita pergi tamu, jalan tanpa rugi, hati saya rindu. Agaknya ambil masa yang lama tak nak siapkan satu kraftangan manik ni? Food size dia. Kalau yang ini satu ini 5 hari, yang ini 3 hari. Mengikut saiz yang Ya, nak size. hasilkan lah ya. Okeylah, baiklah saudara. Beginilah aktiviti yang sering dilakukan oleh kaum wanita. Kalau anda ingin saksikan aktiviti sebegini, ada di Kampung Tinangol yang terdapat di kawasan Parlimen Kota Marudu, Sabah. Dan aktiviti sebegini bukan sahaja dapat meluangkan masa mereka, tetapi bagi meningkatkan sumber pendapatan penduduk di sini. Maka berakhirlah siaran Khabar Malaysia bagi kawasan Kota Marudu, Sabah. Untuk menyaksikan paparan mengenai kawasan Parlimen lain pula, boleh anda saksikan minggu depan, hari dan waktu yang sama di TV1. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jadi boleh tunjuk aja macam mana nak buat?